Jadi berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, iaitu berkenaan dengan ta'arif akidah ataupun definisi akidah. Itulah bila mana kita nak bincang apa-apa tajuk ni, memang kita kena mulakan dengan definisi yang kita kena setuju dulu, supaya kita tak akan bercakap benda yang tak berkaitan, ataupun kita tak bahas benda-benda yang tidak ada apa-apa berkaitan dengan tajuk yang nak kita bahas. Akidah secara umum dari segi bahasa mari pada perkataan aqada yang bermaksud ikatan ataupun simpulan. Itu dari segi bahasa. Maknanya bila mana sebut akidah ni ialah satu benda yang dipegang ataupun yang dipegang dengan utuh, dan kita tidak akan lepaskan benda tu. Ikatan-ikatan yang kemas. Tapi bila mana sebut akidah Islamiah, maksudnya ialah satu istilah yang ada dalam agama kita ni berkaitan dengan kepercayaan. Ia lebih dekat kepada urusan hati satu orang. Bila mana sebut akidah ni, banyak para ulama' takrifkan. Sama ada para ulama' yang awal sampailah ke zaman kita yang kontemporari pun masih lagi hidup bercakap tentang akidah, sebab dia antara tonggak ataupun aspek utama dalam agama. Akidah ni ialah beberapa perkara yang kita kena percaya, dan bila mana kita percaya, ianya akan menenangkan hati kita. Itu kebanyakan yang disebutkan oleh para ulama. Likai tatma'in bihal qulub, untuk kita rasa tenang bila mana kita ada benda tu dalam hati. Dan fungsi akidah ni, ia akan membuat batasan sempadan pada apa-apa saja problem yang berlaku dalam hidup kita. Apa-apa saja benda-benda yang kita jangka ataupun tak jangka, maka dengan adanya akidah pada satu orang tu, dia akan beri dan dia akan main peranan untuk satu orang tu macam mana dia berinteraksi dengan apa-apa saja yang dia akan jumpa dalam hidup. Benda yang dia suka ke, benda yang dia tak suka ke. Cuma inti kepada akidah yang lebih besar lagi ialah dalam agama ini mengesakan Tuhan. Itu ialah intipati akidah, ataupun sebut sebagai perkara paling asas dalam akidah. Kita bincang dalam mana-mana bidang, dalam mana-mana aspek dalam akidah pun, dia nak balik pada mengesakan Tuhan. Itu benda yang kita sepakati. Sebab tu kalau tengok bila mana kita bercakap tentang akidah ni, dia tak akan boleh lari daripada menghuraikan tentang syahadah seorang Muslim, penyaksian seorang Muslim. Seorang Muslim bila mana dia menyatakan Islamnya dia kena menyatakan dalam bentuk syahadah, penyaksian. Yang mana kita tahu dan kita maklum benda ni, syahadah ni ialah kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Iaitu tuntutan untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla. Bila mana datang saja Islam dan kita ni terima Islam untuk menjadi agama yang dipeluk, agama yang dianuti, Islam sangat tidak toleransi dengan unsur-unsur lain yang nak diangkat sama hebat dengan Tuhan. Apa saja benda yang berkaitan dengan menghebatkan benda lain selain daripada Tuhan, mengesakan benda lain, orang kata apa, menghormati benda lain sehingga merendahkan pengesaan kepada Tuhan, maka itu semuanya lawan pada akidah. Itu semua benda-benda yang tak bersangkut paut dengan akidah. Bila mana ada je unsur tu, dia akan memberi kacau bilau dalam kepercayaan orang tu. Lepas tu dia akan kacau bilau pada akidah, pada ibadah. Dia akan kacau bilau pada banyak urusan. Sebab tu sebahagian para ulama menyamakan antara akidah dan syariat, sebab kedua-duanya sama taraf. Bahkan ada yang memasukkan akidah itu juga sebahagian daripada fiqh, walaupun kita biasa tengok hukum fiqh ni ialah berkaitan dengan ibadah semata-mata, ataupun perihal-perihal berkaitan dengan sah batalnya ibadah, perihal-perihal berkaitan dengan muamalat, yang mana muamalat yang betul, muamalat yang tak betul, itu bab dalam fiqh. Tapi kalau tengok sebahagian para ulama menjadikan antara benda yang perlu difahami juga ialah akidah. Sebab itulah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia ada satu risalah yang dinisbahkan kepada beliau yang dinamakan dengan nama Fiqhul Akbar, iaitu fiqh yang utama. Walaupun namanya fiqh, tapi ianya ialah sebuah perbahasan berkenaan dengan akidah. Ada yang kata dia tulis
ada yang kata dinukilkan daripada orang lain, dan ada yang kata ianya dinukilkan daripada anaknya sendiri, iaitu Hammad bin Abi Hanifah. Itu sebahagian riwayat sebut. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya akidah ialah benda yang utama. Masuk Islam, satu orang tu kena melafazkan keesaan dia. Dia nak mengesakan Tuhan. Dia rela untuk tolak semua benda yang dia pernah hormat dulu. Dia nak letak penghormatan tu pada Tuhan. Maknanya bila mana kita sebut akidah, ini ialah tali pegangan yang paling kukuh, tali pegangan yang paling utuh untuk kita pegang. Tak boleh kita letakkan diri kita untuk ambil pegangan-pegangan lain, tak boleh. Sebab itulah akidah benda yang simple, tapi inilah tempat yang sangat diidamkan oleh syaitan untuk orang Islam buang dia, untuk orang Islam gadaikan dia. Macam-macam ujian, macam-macam cobaan yang akan dilakukan untuk mengganggu gugat akidah. Cuma saya nak sebutnya, setiap zaman yang datang, maka berbagai-bagai ujian dan cubaan yang akan berlaku. Makin moden zaman kita ni, makin berbagai lain macam teknik untuk mengganggu gugat akidah. Cuma kita nak sebut definisi akidah. Aqidatul Islamiyah as-sahihah ialah akidah mengesakan Tuhan. Kita nak bahas kitab-kitab yang dalam tak perlu. Cuma kita nak sebut sini ialah bila mana sebut akidah, kita orang Islam kita akan nampak Islam dia nak bercakap tentang Tuhan itu satu, dan tidak ada rasa hormat yang boleh disamatarafkan dengan Tuhan itu. Bila mana sampai pada part nak hormat, nak sembah, nak buat apa-apa saja, kena balik kepada Tuhan. Itu petanda orang tu ada akidah. Itu petanda orang tu ada akidah. Jadi nak tunjuk pada kita, inilah yang selalu disebut. Sebab tu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sebut tamassaku, berpeganglah kamu dengan sunnah aku. Addu 'alaiha bin nawajiz, kamu gigitlah sunnah aku dengan gigi geraham. Okay. Apa yang dimaksudkan? Jangan kita nampak sunnah di situ hanya satu aspek, iaitu sunnah nak kena berwuduk ataupun masuk tandas kaki kiri. Itu salah satu ada perbahasan dia. Okay. Cuma nak sebut yang lebih utama situ ialah sunnah para nabi, sunnah para rasul, sunnah ayyamil ula, mereka-mereka yang ada pada hari-hari awal bersama dengan Nabi, iaitu para sahabat. Mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi, iaitu menjaga akidah. Duduk mana-mana, duduk di kawasan orang Islam ramai, duduk di kawasan orang Islam tak ramai, macam itulah cara dia jaga akidah dia, yang disebut dengan nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita selalu dengar perkataan ini. Apa dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Akidah kita dah faham, satu benda yang dipegang, diikat dalam hati kita. Maknanya kita tidak akan tanggalkan dia, kita tidak akan jual benda tu. Ada apa-apa saja kita akan pegang. Kita tak akan mudah-mudah untuk tinggalkan ataupun cerai beraikan ikatan itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa dia Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu ialah Rasulullah tu sendiri dan juga para sahabat. Dan Al-Jamaah merujuk kepada mereka yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh para sahabat. Bila keluar istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? 2-3 tahun ni ke? Adakah selepas muzakarah JAKIM? Adakah selepas daripada persidangan para ulama di mana-mana negara baru keluar kalimah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, bila mana Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat 106 surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari tersebut akan cerahlah wajah-wajah tertentu dan akan gelaplah wajah-wajah tertentu. Lalu Ibnu Katsir mendatangkan nukilan daripada seorang sahabat yang mulia, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas kata, yaum itu ialah yaumul qiyamah, hari itu ialah hari kiamat, iaitu yaumu tabyaddu wujuh Ahlus Sunnati wal Jamaah, hari yang akan cerahlah wajah-wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan gelaplah wajah-wajah Ahlul Firqah wad Dalalah, ataupun sebahagian sebut Ahlul Bid'ah wal Furqah, sebahagiannya sebut macam tu. Okay. Cuma nak katanya itulah permulaan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu keluar, iaitu daripada lidah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan dia itu seorang sahabat. Maknanya kalimah tu dah lama keluar, menunjukkan kepada kita bahawasanya ia satu perkara yang memang dah lama wujud,
ia satu benda yang memang dah lama dibahaskan dalam agama kita. Cuma sekali lagi saya nak tegaskan sini ialah tentang bagaimana akidah Islam itu bermaksud mengesakan Tuhan. Apa saja benda yang datang, apa saja benda yang mengganggu gugat, kita tidak akan jual, kita tidak akan terkesan dengan gangguan-gangguan itu. Dan percayanya kita pada akidah itu, percayanya Tuhan itu esa, percayanya Tuhan itu maha mencipta, maha mengurus takbir. Macam mana kita percaya pada benda-benda penting sebagai maklumat asas. Saya bagi contoh pada tuan-tuan puan-puan. Hari ini hari Isnin. Kita percaya bahawa selepas Isnin ni ialah hari Selasa. Orang datang kecoh kita kata, tak, dia tak jadi hari Selasa esok, esok jadi hari lain, hari Khamis. Kita tak percaya. Walaupun orang yang datang tu ada pangkat besar, walaupun orang yang datang tu datang dengan berbagai-bagai tawaran untuk kita mengiyakan perkataan dia, kita tak percaya. Kalau kita ambil tawaran dia pun, dalam hati kecil tetap kata sebenarnya tak akan jadi lepas pada hari Senin ni hari lain, melainkan hari Selasa juga. Tapi kita iyakan, mungkin kerana kita nakkan benda yang dia bawa sebagai hadiah untuk mengiyakan perkataan dia. Saya nak sebut akidah tu macam tu lah. Macam mana kita percaya? Kita percaya Tuhan itu esa, tak akan boleh diganggu gugat akidah itu. Okay. Jadi untuk pusingan kali pertama ni, itu yang saya boleh berikan sebagai respon terhadap soalan yang diajukan tadi, iaitu ta'rif ataupun definisi akidah. Saya serahkan balik kepada Al-Fadhil moderator. Wallahu a'lam.